Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris dan ini Awani 745. Mari kita lihat dulu tajuk utama untuk jam ini. Semak semua laporan kemalangan bas ekspres di seluruh negara. Selesaikan segera pelantikan peguam negara. Di BKL batal 10 projek nilai RM1 bilion. Kementerian Pengangkutan akan melihat kembali inisiatif berkaitan pengurangan kadar kemalangan maut membabitkan bas ekspres seperti yang tergaris dalam laporan kemalangan Genting Highlands pada 2013. Menterinya Anthony Loke Siu Fuk berkata, perkara itu diputuskan memandangkan berlakunya satu lagi kemalangan maut melibatkan bas ekspres di Pagoh semalam. Bahawa satu kemalangan yang teruk berlaku di Genting Highlands beberapa tahun lepas dan selepas itu ada satu laporan dan kajian bagaimana cadangan-cadangan untuk menambah baik dan juga menambah baik dari segi sistem bas ekspres kita. Memang itu telah pun ada cadangan dan kesemuanya ada berapa 51 cadangan. 51 cadangan yang telah pun dicadangkan dalam laporan itu. Dan saya telah minta KSU tadi untuk revisit laporan itu dan kita nak pantau betul-betul kesemua cadangan itu sama ada sejauh mana telah dilaksanakan dalam masa beberapa tahun ini. Beliau mengulas mengenai beberapa kemalangan maut semalam terutamanya yang melibatkan pengangkutan bas ekspres. Loke berkata satu jawatan kuasa pemantau akan ditubuhkan bagi meneliti proses perlaksanaan ke atas 51 cadangan penambahbaikan seperti mana yang tergaris dalam laporan kemalangan Genting Highlands itu. Dalam sidang media itu juga beliau turut mengumumkan Ops Raya 2018 akan bermula pada 7 Jun ini sebagai langkah kerajaan untuk mengawal pergerakan kenderaan di lebuh raya seluruh negara serta bagi mengurangkan kadar kemalangan. Sementara itu, Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia ataupun MIROS menghantar pasukan khas ke lokasi kemalangan maut yang membabitkan 4 beranak selepas kereta mereka terbabas dan terperosok besi penghadang jalan di kilometer 161.3 lebuh raya Pantai Timur menghala ke Kemaman, Terengganu jam 8.30 pagi semalam. Pengerusinya Tan Sri Lamtai berkata pasukan itu dihantar ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap besi penghadang jalan terbabit sama ada berlaku kesilapan pemasangan ataupun sebaliknya. Saya tidak mahu nak menjangkakan dia akan menjadi satu krisis yang berlarutan. Ada sedikit mungkin masalah yang kita tahu, tapi pimpinan baru Pakatan Harapan mahu melihat supaya segala bentuk kerjasama antara semua pihak-pihak yang terlibat dapat menyelesaikan masalah itu. Itu harapan kita lah. Beliau bercakap pada sidang media selepas mengadakan lawatan rasmi di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman pada Isnin. Sebelum itu, Muhyiddin diberi tahlimat khas mengenai Polis Diraja Malaysia yang turut disertai Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun dan kepimpinan tertinggi pasukan itu. Dalam pada itu, Muhyiddin berharap mesyuarat khas Majlis Raja-Raja pada Selasa akan memberi jalan serta penyelesaian terhadap kemelut yang timbul berhubung masalah itu. Sebelum ini, Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, kerajaan sedang berusaha menyelesaikan isu lantikan peguam negara yang baru mengikut Perlembagaan Persekutuan dan lunas undang-undang. Baik, seterusnya kadar terbaru gaji minimum bagi sektor swasta akan diumum selewat-lewatnya Ogos ini selepas selesai proses semakan dan mendapat kelulusan Kabinet. Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran berkata, Majlis Perundingan Gaji Negara atau MPGN akan bermesyuarat pada 13 Jun ini untuk meneliti hasil kajian semula Perintah Gaji Minimum 2016. MPGN dijadual akan mengadakan mesyuarat MPGN pada 13 Jun 2018 bagi meneliti hasil kajian semula Perintah Gaji Minimum 2016 termasuk mempertimbangkan syur kadar gaji minimum baru dan beberapa perkara lain yang berkaitan. Seterusnya, kementerian saya akan menyediakan memorandum jemaah menteri bagi satu keputusan dibuat oleh kerajaan. Pada hari ini, saya hanya boleh memaklumkan kadar gaji minimum baru untuk
pekerja swasta sedang dalam proses semakan dan jika mendapat kelulusan dan persetujuan akan diumumkan oleh kerajaan selewat-lewatnya bulan Ogos tahun ini. Dalam perkembangan berlainan, beliau berkata kerajaan sedia mempertimbang cadangan memberi caruman Pertubuhan Keselamatan Sosial (Perkeso) kepada 1.2 juta golongan suri rumah di negara bagi menghargai sumbangan mereka kepada keluarga masing-masing. Bagaimanapun, katanya, mekanisme pelaksanaannya akan diteliti sama ada bersesuaian atau tidak di negara ini. Baik, sempena bulan Ramadan ini, kadang-kadang tidak dapat dielakkan kita melihat pembaziran makanan meningkat. Dan selaras dengan itu, pembuangan sampah dan sisa-sisa makanan juga meningkat. Menurut statistik terkini, rakyat Malaysia secara keseluruhannya membuang lebih kurang 13 juta tan sampah setiap tahun. Dan lori anda lihat di hampiran saya ini, satu lori boleh mengisi lebih kurang 10 tan. Justru ia memerlukan lebih kurang 130,000 lori ini untuk menampung kesemua sampah yang rakyat Malaysia buang di strata Malaysia dari La Perlis sehingga ke Sabah. Dan kutipan sampah dan sisa makanan di sepanjang Sungai Kelang pula di ibu negara ini mencecah 10 tan setiap bulan. Kos membersih dan melupuskan sampah ini menelan belanja lebih RM500,000 sebulan. Wartawan Dania Zainuddin ada laporannya. Kita ikuti laporan ini. Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Kuala Lumpur, Mat Khairi Selamat mendedahkan bagi Sungai Kelang lebih 60% sampah yang dikumpul adalah bekas plastik dan sisa makanan. Dia plastik ini boleh kita mendatangkan dua masalah yang saya secara kasar lah. Yang pertamanya dia boleh pencemaran kepada air sungai itu sendiri. Dan yang kedua dia boleh menyebabkan banjir. Banjir dan sebab bila sampah berkumpul dia boleh menghalang aliran air sungai dan ini boleh tekan banjir. Dan ini antara isu yang berlaku di kawasan bandar. Tak ada jumpa lah sampah macam ni. Ini mata-mata orang tengok. Dia ni nak makan ikan sungai, betul lah. Buaya tak ada lah. Ada buaya lah. Tapi kalau dah macam ni, betul sangat. Kita pun takut. Andai kata kita nak makan ikan pun takut ikan sungai ni. Plastik banyak kegunaannya, namun ia tidak mesra alam dan mampu bertahan hingga ratusan tahun. Setiap tahun 13 juta tan plastik dibuang ke laut dan kini sampah terkumpul di lautan sudah mencapai keluasan 1.6 juta kilometer persegi atau bersamaan dengan keluasan 12 kali semenanjung Malaysia. Kerana plastik juga lebih 100,000 ekor ikan paus dan penyu mati setiap tahun. Bukan itu sahaja, makanan laut yang terhidang di atas meja makan kita juga dikesan mengandungi fiber plastik dan merkuri yang tinggi. Ini sekaligus menimbulkan persoalan apakah impak kepada kesihatan manusia. Kita pun dah lihat iklan-iklan yang dibuat. Contohnya satu ketika dulu Jabatan Alam Sekitar menggambarkan kalau katakan kita tak menangani ataupun menguruskan sampah yang ada plastik dan sebagainya ni, terutama plastik ni, dia akan melupus dalam tempoh yang sangat lama. Mungkin 100 tahun dan sebagainya, bergantung kepada kandungan kimia yang ada dalam campuran yang ada dalam tu. Tapi dalam masa yang sama, kalau katakan 100 tahun, maknanya mungkin manusia pun tak akan wujud 100 tahun. Jadi maknanya bila dah terjejas macam tu dan bilangan jumlah kuantiti yang banyak, jadi ini mungkin akan menyebabkan kehidupan kita juga. Udara mungkin terjejas, dari segi sumber air mungkin terjejas, dari segi alam sekitar terjejas dan dia akan menjejaskan juga hidupan-hidupan lain yang berangkaian dengan kehidupan manusia. Banyak lagi pendarahan perlu dilakukan supaya orang ramai tahu betapa besarnya kesan penggunaan plastik dalam kehidupan kita. Perubahan perlu dilakukan walaupun perlahan tetapi dilaksanakan secara berperingkat. Ikuti laporan saya esok di mana saya akan kongsikan bagaimana kita semua boleh mainkan peranan masing-masing supaya dapat wujudkan persekitaran yang lebih lestari. Saya Dania Zainuddin untuk Astro Awani. Baik, seterusnya Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT akan menyelaraskan projek perumahan mampu milik dan diletakkan di bawah KPKT untuk memudahkan pengurusan.
Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin, KPKT bakal mengemukakan kertas kabinet berhubung perkara tersebut untuk dipertimbangkan dalam tempoh 2 minggu yang akan datang. Seperti permintaan untuk prima tu, dalam perancangan memang kami KPKT juga akan membuat cabinet paper untuk agar dibenarkan atau beri approval kelulusan untuk kita streamline atau menyelaraskan semua projek-projek perumahan, tidak kira pada agensi-agensi mana, termasuk prima, lagi apa lagi? SPNB, ada 10 ke 11 kan, PP1M, ada about 10 or 11 housing agencies yang ada dalam senarai, dan kita akan buat paper untuk diselenggarakan oleh KPKT. Yang itu kita insya-Allah kita akan laksanakan juga yang secepat mungkin ya. Beliau turut memaklumkan bahawa nama projek Perumahan Rakyat Satu Malaysia, Prima, akan dijenamakan semula kepada Perumahan Rakyat Harapan Malaysia. Jelas beliau hal ini adalah kerana Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak gembira dengan nama Satu Malaysia. Yeah, rebranding, yes, because principally Tun M, he's not happy with all this Satu Malaysia, because it is like a brand name, whereas when is the country's responsibility to give assistance to the rakyat. So he is done away with all this Satu Malaysia, and in fact that's why BRIM also he reworded as Bantuan Sara Malaysia. So therefore we are going to be in line with that. Dalam perkembangan seterusnya, beliau turut memaklumkan bahawa KPKT akan mengadakan mesyuarat dengan Bank Negara dan Kementerian Kewangan untuk membincangkan masalah pembiayaan rumah dan pinjaman untuk pembeli rumah. Seterusnya, pengurusan tertinggi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mengambil keputusan untuk membatalkan 10 projek yang dalam proses penganugerahan tender. Datuk Bandar Tan Sri Muhammad Amin Nordin Abdul Aziz berkata, kesemua projek itu membabitkan kos bernilai 1 bilion ringgit. Dan wartawan Ashraf Hasnan ada berkampung di Menara Ilham tadi. Dia mesyuarat Majlis Penasihat Kerajaan di mana beliau bertemu dengan Datuk Bandar Kuala Lumpur. Ashraf, apa yang boleh dikongsikan berkenaan dengan pembatalan projek 10 projek bernilai 1 bilion ringgit ni, Ashraf? Ya, Luqman. Sebenarnya ramai yang bertanyakan sama ada ianya melibatkan projek Greater Kuala Lumpur ataupun River of Life. Namun itu bukanlah projek yang dimaksudkan ataupun antara 10 projek yang dimaksudkan oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Mak Amin. Sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh beliau itu adalah projek lebih kepada projek melibatkan pengurusan ataupun dari segi penurapan jalan, selain daripada pembinaan kompleks ataupun menambah baik kompleks sukan serta melibatkan parkir. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh beliau. Got few more project I chop. What other projects you chop itu? What other projects that you chop? Ada project I Mungkin Datuk boleh bagi bayangan sikit projek. project ni lah. Yang mana belum tentu kita chop. Tan Sri, ada melibatkan pemindahan tanah tu ke Tan Sri? 64 lot tu. Tanah tu. Boleh komen sikit Tan Sri? Dan selain daripada itu, kita ingin melihat sebenarnya dalam temu bual tadi agak tergesa-gesa dan pihak media menghubungi semula Tan Sri Mat Amin untuk mendapatkan penjelasan lanjut berkenaan dengan apakah sebenarnya projek yang dihapuskan ataupun yang diberhentikan itu. Dan pastinya ia melibatkan, ianya belum lagi tender itu masih lagi belum dianugerahkan kepada mana-mana syarikat, dan ini merupakan antara penjelasan beliau berhubung dengan projek tersebut. Projek jalan ada satu, projek parking ada. Parking ni parking ni kita kurangkan dia punya bilangan dia. Okay, and then projek kelab sukan pasal tanah tak settle. Dan pastinya selepas ini kita ingin melihat bagaimana pula ataupun alasan yang diberikan oleh DBKL yang menyatakan bahawa untuk mengurangkan dari segi perbelanjaan mereka bagi tahun 2018 ini, bagaimana pula di PBT yang lain, Luqman. Okey, Ashraf Hasnan, terima kasih. Awani 7.45, berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini, anda jangan ke mana-mana. Bertemu kembali, saya Luqman Haris dan anda sedang menonton Awani 7.45. Kerajaan komited untuk terus membantu meringankan beban hidup rakyat Malaysia. Ini yang ditegaskan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Kita terus bersama
rakan setugas Siti Nur Syazwani untuk butiran lanjut. Syazwani, apa yang boleh dikongsikan daripada Timbalan Perdana Menteri di sana? Baik, terima kasih Luqman. Di Bukit Kewangan, saya kini berada di Dewan Puspanita Putrajaya sempena dengan program penerapan nilai-nilai murni yang turut dihadiri oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, dan dalam ucapan beliau menegaskan bahawa kerajaan akan menunaikan janji-janji termasuklah melaksanakan janji KWSP buat suri rumah. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Timbalan Perdana Menteri. Antara janji-janji kerajaan yang berkait rapat dengan kementerian termasuklah usaha untuk mempertingkatkan akses dan kualiti perkhidmatan kesihatan, meningkatkan pendapatan rakyat terbanyak, melaksanakan KWSP untuk suri rumah. Saya baru tadi bercakap dan berbincang dengan Menteri Keuangan. Sikit ada kita terpaksa memikirkan dana kerana ini melibatkan sedikit dana, tetapi saya dapat jaminan pada Menteri Keuangan bahawa kita insya-Allah akan tunaikan supaya upaya yang setakat mana yang kita berupaya menyelesaikan masalah ini. Baik, itu dia tadi jaminan dari Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan seperti yang beliau katakan, KWSP akan dilaksanakan buat suri rumah. Saya kira setakat ini buat jam ini kita terus bersama dengan rakan setugas di Bukit Kewangan. Okey, Syazwani, terima kasih. Ikuti lebih banyak laporan Siti Nur Syazwani berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail di laman web kami astro.wani.com. Seterusnya, Pengerusi Barisan Nasional BN Sabah Tan Sri Musa Aman dan juga Ketua UMNO bahagian Sungai Besar Datuk Seri Jamal Mat Yunus akan ditangkap selepas beberapa proses dengan pihak keselamatan luar negara diselesaikan. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata PDRM juga akan bekerjasama dengan Polis Indonesia untuk menangkap Jamal yang dikatakan melarikan diri ke negara Republik itu. Kalau boleh hari ini nak tangkap. Tapi soal proses dan prosedur itu mesti ada. Ketua polis pun ada di sini yang telah beritahu kepada saya. Mereka telah maklum dengan pihak berkuasa kepolisian di Indonesia tentang masalah itu dan minta supaya diberikan kerjasama. Dan saya berharap mereka akan berikan kerjasama dan bekerjasama dengan kita lah untuk memastikan pihak-pihak yang disebutkan tadi akan dibawa ke muka pengadilan. Musa dan Jamal sebelum ini dipercayai telah lari ke luar negara tanpa mengikut saluran yang sah. Musa kini diperlukan pihak berkuasa berhubung laporan polis yang dibuat Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Juha Mahiruddin berkaitan ugutan jenayah baru-baru ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun sebelum ini juga mengesahkan waran tangkap telah dikeluarkan terhadap Jamal kerana gagal muncul walaupun diberi masa yang mencukupi untuk menyerah diri dan bekerjasama dengan penyiasatan terhadapnya. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Mustafa Ali sebelum ini dilaporkan berkata, tiada sebarang rekod kedua-dua individu itu keluar negara. Namun mereka sudah disenarai hitamkan. Seterusnya, Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin sahkan beliau akan bertanding jawatan naib Presiden UMNO pada pemilihan UMNO 30 Jun ini. Beliau muncul pemimpin keempat umum untuk rebut jawatan itu selepas Ketua Pergerakan Pemuda Khairi Jamaluddin, Ahli Parlimen Pasir Salak Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman dan juga Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Mahzir Khalid. Khalid menegaskan tawaran itu dibuat ketika sokongan kepada UMNO kini dikatakan berada di paras paling rendah. Langkah itu diambil bagi membolehkan perjuangan UMNO kembali memberikan khidmat kepada Melayu serta masyarakat. Khalid percaya UMNO memerlukan lebih ramai ahli yang boleh tampil ke hadapan untuk membantu memulihkan parti. Jadi atas sebab itulah saya tampil menawarkan diri bukan semata-mata kerana kedudukan dan kuasa. Tapi untuk tunjukkan kepada ramai yang ada dalam kepada masyarakat bahawa ramai yang ada dalam UMNO itu yang masih berpegang kepada prinsip perjuangan, iaitu yang mahu berkhidmat
tanpa memikirkan soal kepentingan sendiri, yang mahu berkhidmat untuk kepentingan negara dan juga agama. Pendek kata, menawarkan diri semata-mata untuk berkhidmat, selari dengan matlamat UMNO itu. Beliau sebelum itu hadir di majlis tertutup di Pejabat UMNO Pasir Gudang di Johor. Jelas Khalid, beliau akan membuat satu penerangan bagi menjelaskan bagaimana perubahan perlu berlaku dalam UMNO dan cara bagaimana UMNO boleh dipulih dan dibangunkan semula. Penerangan itu akan dibuat menerusi pendekatan baru jelajah setiap negeri. Okey, kira-kira 3 minggu sebelum kita pergi ke 30 Jun di mana pemilihan UMNO akan dijalankan. Setakat ini kita lihat lebih kurang 12 nama telah pun muncul untuk menawarkan diri mereka untuk mempertandingkan jawatan-jawatan utama dalam UMNO. Kita saksikan di sini bermula dengan jawatan Presiden, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang mengambil alih tugas Presiden selepas bekas Perdana Menteri dan bekas Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak meletakkan jawatan tidak lama sebelum ini. Beliau menjadi satu-satunya individu yang menawarkan diri untuk jawatan Presiden UMNO. Begitu juga dengan jawatan Timbalan Presiden setakat ini hanya seorang sahaja, bekas Menteri Besar Negeri Sembilan dan Ahli Dewan Undangan Negeri Rantau Datuk Seri Muhammad Hassan menawarkan diri beliau untuk mempertandingkan jawatan Timbalan Presiden UMNO pada 30 Jun ini. Dan selepas itu kita lihat 5 wajah menawarkan diri masing-masing untuk bertanding jawatan Naib Presiden UMNO, bermula dengan Ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin, sudah tentu Ketua Pemuda UMNO. Beliau turut menawarkan diri untuk berebut jawatan Naib Presiden bersama 4 orang lagi individu dan juga Datuk Seri Tajuddin Rahman, Ahli Parlimen Pasir Salak dan juga Ahli Majlis Setinggi UMNO, juga nama kedua yang menawarkan diri beliau dan mencalonkan diri beliau untuk mempertandingkan jawatan Naib Presiden UMNO, diikuti dengan 3 lagi nama. Dan kita bercakap berkenaan dengan rejuvenasi UMNO ni, mungkin kita tidak boleh lari jauh daripada berbincang berkenaan dengan golongan muda dan ahli-ahli yang muda. Justru cabang Pemuda UMNO ini satu cabang yang amat penting jika UMNO mahu merejuvenasikan dirinya untuk terus ke menjadi pertubuhan yang relevan di masa hadapan. Kita bincang berkenaan dengan cabang pemuda. 3 nama setakat ini mencadangkan nama mereka, menawarkan diri mereka untuk mempertandingkan jawatan Ketua Pemuda, termasuk Senator Khairul Azwan Harun. Sebelum ini, Naib Ketua Pemuda ingin mencuba nasib beliau untuk mempertandingkan jawatan teratas dalam cabang Pemuda UMNO. Diikuti juga dengan Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, turut mencalonkan nama beliau untuk bertanding untuk jawatan Ketua Pemuda UMNO. Diikuti akhir sekali Datuk Seri Jamal Mat Yunus, Ketua UMNO bahagian Sungai Besar, turut menawarkan diri beliau untuk berebut jawatan Ketua Pemuda UMNO pada 30 Jun ini. Sementara itu, Naib Ketua Pemuda UMNO, setakat ini kita tahu 2 nama, iaitu Syahril Hamdan dan juga Bastion On, menawarkan diri mereka untuk bertandingkan posisi nombor 2 dalam Pemuda UMNO. Apapun, 30 Jun ini, lebih 3 juta ahli UMNO bakal membuat keputusan mereka untuk masa depan parti mereka. Di atas landasan manakah mereka mahu letakkan UMNO untuk berapa tahun akan datang. Awan 7.45 berhenti rehat seketika. Lebih banyak laporan selepas ini. Kita kembali selepas ini. Tumbuh kembali dalam Awani 7.45, kerajaan sedia mempertimbangkan cadangan memberi caruman Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun Perkeso kepada 1.2 juta golongan suri rumah di negara ini bagi menghargai sumbangan mereka kepada keluarga masing-masing. Bagaimanapun, menurut Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran, mekanisme pelaksanaannya akan diteliti sama ada bersesuaian ataupun tidak di Malaysia ini. So that means all the benefits as envisaged and provided by the Social Security Department can cover them. Merangkumi mereka lah. So if we are thinking of 1.2 million, 1.2 million people. It's very small, but it gives them an assurance that they are also equal like any other citizen in this country. And their contributions are recognized. Jelasnya ramai suri rumah adalah di bawah kumpulan B40 dan tidak mempunyai jaringan keselamatan sosial.
Cadangan berkenaan sejajar dengan dasar kerajaan baru di bawah Pakatan Harapan PH terhadap pekerja dan wanita, usahawan dan suri rumah. Kerajaan juga sedang mendesak agar lebih ramai pemandu teksi membuat caruman dengan perkeso memandangkan mereka lebih terdedah kepada kemalangan. Sementara itu, Kementerian Keuangan menyokong penuh inisiatif untuk memperkenalkan skim KWSP untuk suri rumah. Skim ini dijangka bermula tahun ini secara sukarela dan akan membabitkan perpindahan 2% daripada caruman KWSP suami yang sedia ada kepada akaun KWSP suri rumah. Inisiatif ini dikemukakan Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga yang diketuai Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Polisi selaras dengan manifesto Pakatan Harapan untuk meningkatkan tahap keselamatan sosial di kalangan suri rumah yang bergantung kepada suami untuk menyara hidup. Menteri Keuangan Lim Guan Eng percaya skim berkenaan tidak membebankan mana-mana pihak kerana suami tidak mengalami sebarang pengurangan gaji bersih yang dibawa pulang. Skim ini juga akan mewujudkan satu hubungan ekonomi yang lebih saksama di antara suami dan isteri yang tidak bekerja sambil menguatkan lagi institusi kekeluargaan dengan menyediakan jaringan keselamatan sosial yang baru. Difahamkan, Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga bersama pihak KWSP akan menyediakan satu memorandum jemaah menteri dalam masa terdekat. Baik, sekian Awani 7.45 untuk jam ini. Terus ikuti lebih banyak laporan berita kami di astroawani.com. Jangan lupa muat turun aplikasi kami yang terpapar di skrin TV anda sekarang di Google Play dan juga di Apple App Store. Saya Luqman Haris. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Salam hormat.